Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni untuk ibu-ibu semua kita nak sembang-sembang macam mana nak siapkan pakaian suami dan juga anak-anak lelaki kalau kita nak pergi umrah. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, video ni simple sahaja. Saya harap semua boleh dengar sampai habis. Okey, kita akan bahagikan pakaian lelaki kepada 4 bahagian. Pertama sekali dari airport KLIA kita nak ke Mekah. Kemudian dari airport KLIA kalau kita pergi masuk Madinah atau Taif dulu. Kemudian pakaian kita untuk umrah. Kemudian pakaian kita untuk ziarah. Ini untuk lelaki ya. Okey. Dari airport KLIA kita ke Mekah. Okey, biasanya kita dah tahu dah ni. Perancangan kita, travel agent dah cakap kita akan masuk Mekah dulu. Dari airport Jeddah, kita akan terus naik bas pergi ke Mekah. Okey. Kalau dari sini kita dah tahu kita akan bermikat di dalam kapal terbang. Maknanya 45 minit sebelum sampai ke airport Jeddah tu, sebelum kapal terbang turun tu, kita akan berniat bermikat di Karnul Manazil. Tapi Karnul Manazil di atas lah, di ruang udara. Tapi kita dah melintasi tu. Jadi kena faham. Jadi dekat situ kalau dari KLIA biasanya kita akan kain ihram ada 2 helai, bahagian atas dan bahagian bawah. Kalau kita tahu kita akan masuk Mekah terus, biasanya travel agent akan suruh kita siap-siap pakai bahagian bawah. Bahagian bawah ni maknanya kain ihram bawah yang lelaki dan pakai tali pinggang. Pakai seluar dalam. Maknanya kat bawah ni ada kain ihram, tali pinggang, seluar dalam atau boxer. Bahagian atas pula kain ihram tu kita simpan dekat dalam backpack kita yang kita akan bawa hand carry lah ke dalam kapal terbang. Dan kita boleh pakai atas macam ni. Contoh ni saya bagi contoh. Boleh pakai t-shirt, boleh pakai kemeja, boleh pakai kurta, boleh pakai baju Melayu. Bahagian atas tak kisah. Tapi bawah kena siap-siap pakai ihram, kain ihram. Tapi kita belum berniat lagi, kita belum di bawah larangan ihram lagi. Tetapi kita pakai kain ihram maksud saya. Dah siap-siap lah. Kita tak perlu pakai kita tak perlu pakai kasut. Ada yang pergi pakai kasut atau kasut sukan sebab nak selesa pakai. Kalau boleh pakai je slipper terus. Sebab kita tidak, yang lelaki tak boleh kita nak tutup jari. Jadi terus dia pakai slipper. Okey. Sebab apa? Bila sampai je dekat atas tu yang kita dah ada pengumuman akan cakap kita dah nak bermikat ni. Masa tu semua orang lelaki dia ustaz akan suruh bangun, bukalah baju. Kalau pakai baju kemeja kan senang buka. Atau pakai budak-budak pakai t-shirt kita bukakan je. Terus pakai pakaian ihram tu. Kain ihram atas. Seluar dalam buka di situ. Sebab kalau kita baru nak tukar pakaian kain ihram bawah, kita takut ada masalah nanti terlucut lah apalah. Kalau nak gunakan tandas boleh, tetapi ramai orang nak gunakan tandas. Dia akan lama nanti terlepas mikat kita. Jadi sebaik-baiknya yang bawah ini kita pakai awal, dah siap tali pinggang sebelah dalam. Bila kita dah nak lalu dekat mikat tu, Karnul Manazil tu, kita buka je bahagian atas, buka seluar dalam. Kita dah dikira di dalam ihram, dah niat ihram, dah juga termaktub dalam larangan ihram. Okey, kita tengok gambar ni. Ini anak saya, anak sulung lelaki saya. Pakai t-shirt. Lepas tu kain ihram bawah dan tali pinggang. Ada seluar dalam lah di dalamnya. Slipper, dia terus pakai slipper jari yang terbuka. Lepas tu saya suruh dia pakai beg silang. Yang dalam tu adalah pasport dia, semua-semua, telefon dia, earphone dia. Lepas tu bantal leher. Waktu ni dia umur tingkatan 2 tak silap saya. Tingkatan 1. Okey. Kemudiannya, jika perjalanan kita adalah dari airport ke Madinah atau Taif, maknanya kita tak masuk Mekah dulu. Okey. Jadi kerana dari KLIA perancangan masuk ke Madinah atau Taif dahulu, jadi tidak perlulah kita berpakaian ihram. Sampai ke penginapan hotel nanti tak perlu pakaian ihram. Berpakaian kemas, selesa dan sopan. Macam jubah, kurta, t-shirt. Boleh juga nak pakai atas baju Melayu dan bawah kita pakai seluar. Okey. Kemudian kita pun boleh pakai kasut sport yang selesa. Dan juga boleh juga kalau kita nak pakai slipper umrah tu sebab tak nak bawa dalam beg kan. Jadi kita pakai je terus slipper tu. Asalkan kita selesa, kemas, bersih, sopan. Tetapi kalau boleh biarlah kita menampakkan suasana ataupun orang cakap vibe perjalanan ke Tanah Suci. Jadi kalau boleh pakailah macam jubah putih ke. Adalah rasa semangat sikit vibe dia kan.
Okey, pakaian umrah. Ini apabila kita dah betul-betul dalam umrah, kita dah bermikat. Kalau yang bermikat di Karnul Manazil di dalam flight, macam inilah pakaian kita. Kemudian, siapa yang daripada Mekah, daripada Madinah atau Taif, daripada Madinah tu dia akan naik bas atau speed train. Inilah juga pakaiannya, dia akan bermikat di Bir Ali. Kalau dari Taif juga Karnul Manazil, tetapi di bawah lah, di daratan. Tadi di dalam flight kan. Yang ini kalau dari Taif, di Karnul Manazil juga, tetapi di daratan dia lah. Okey, ini pakaian umrah. 2 helai kain tanpa jahitan warna putih. Tak boleh pakai seluar dalam sebab seluar dalam tu berjahit. Kalau ada pun seluar dalam yang tidak berjahit, yang ada dijual tu boleh pakai. Okey. Tidak menutup kepala, gunakan songkok ke, kopiah ke, topi ke, tak boleh. Dan juga muka, tidak boleh pakai mask. Pakai mask ni, dulu kalau kerajaan Saudi kata, okey, pakailah sebab apa kita ada penularan yang teruk, itu boleh pakai. Jadi kita mengikut arahan sebab dia ada majlis-majlis dia, majlis-majlis fatwa dia untuk membincangkan hal keselamatan, keselesaan. Jadi ikut sahaja. Okey. Jadi kemudiannya boleh memakai beg galas atau beg pinggang untuk barang-barang penting. Maknanya orang lelaki walaupun 2 helai itu tapi dia boleh pakai beg galas, boleh pakai beg pinggang atau misalnya dia bawa baby dia boleh pakai carrier baby dan pegang baby di depan. Itu tidak dianggap sebagai pakaian. Ya. Tetapi dia boleh memakai walaupun tidak boleh menutup muka tetapi dia boleh memakai cermin mata. Cermin mata tu tak ada masalah. Cermin mata yang power ke ataupun disebabkan cuaca terlalu panas kat sana. Kalau musim panas 42, 43, ada yang sampai 45. Nak buka mata pun tak boleh. Pakai cermin mata hitam. Cermin mata pun boleh pakai. Okey. Okey. Dan sekali pakaian ziarah. Pakaian ziarah ni biarlah bersopan dan selesa mengikut keadaan cuaca. Kadang-kadang cuaca sejuk kita datang, kadang-kadang cuaca terlalu panas, ikut saja apa yang sesuai. Okey. Kalau ziarah luar yang ada bermikat, maknanya kita pergi Janarah, pergi mana-mana lah yang Ustaz Mutawif kata, okey nanti siapa nak balik, nak umrah, kita akan bermikat di mana. Okey. Waktu tu kita boleh pakai pakaian ziarah tetapi bawa sekali kain ihram. Kain ihram 2 helai tu bawa di dalam beg. Ini saya cakap tentang lelaki saja. Pakaian perempuan memang nanti kalau ada yang tanya pakaian perempuan memang pakaian sopan dan menutup aurat itu saja. Pakaian lelaki pakaian ziarah dia boleh apa-apa pakaian yang sopan menutup aurat. Dan kalau ada keluar untuk bermikat, balik tu kita nak buat umrah, siap-siap bawa dekat dalam beg untuk kain ihram kita. Okey. Kalau kemudiannya ziarah kalau perlu memakai kasut atau selipar, pakailah yang selesa. Jadi untuk pengidap, alamak saya salah ejaan. Untuk pengidap kencing manis, diabetik. Siapa yang ada diabetik, suami ada diabetik ke, ayah ada diabetik, pastikan kalau boleh untuk ziarah tempat-tempat atau gunung atau bukit yang ada batu-batu kecil tu, kalau boleh pakaikan dia kasut. Sebab kalau tergelincir atau batu kecil masuk, semua boleh mengakibatkan luka. Dan luka-luka pengidap diabetik ni dia akan dia akan dari luka kecil ke lain-lain perkara. Okey. Jadi kalau boleh bawalah kasut sukan. Ini bukan kepada lelaki saja, kita yang perempuan pun kena jagalah juga. Okey. Okey, ini antara pakaian-pakaian ziarah anak saya lah. Pakai t-shirt saja, seluar jeans. Ini dia ziarah pakai jubah. Okey, yang ini bila kita tahu, okey Ustaz hari ni ziarah ke mana? Ustaz kata, oh ini ladang unta. Okey, ladang unta. Ada boleh tengah unta Ustaz? Ada boleh. Okey, pakai seluar je. Hari ni anak-anak pakai seluar, pakai t-shirt aja. Cuaca pun panas, pakai t-shirt biasa je. Pakai adalah tutup kepala ni. Okey. Jadinya kita tahu nak naik unta, kita pakai seluar. Kalau pakai jubah nanti susah pula nak naik unta. Budak-budak ni bukannya biasa naik unta kan? Okey. Okey. Yang ini pakaian ke taman syurga. Okey. Pakaian ke taman syurga ni dia tak ada spesifik. Pakailah apa-apa pun. Tapi pilihlah pakaian yang terbaik yang ada pada kita. Okey, sebab kita nak bertemu dengan kekasih hati, kita pun tak tahu bila kita jumpa lagi. Okey. Jadi pakailah pakaian yang terbaik. Saya tak tahu pakaian yang terbaik bagi anda apa. Pilihlah pakaian yang terbaik. Okey. Itu saja. Jadi kalau ada apa-apa soalan tentang pakaian lelaki, boleh komen. Nanti insya-Allah ada kemampuan dalam ilmu saya akan bantu jawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.